Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bertemu di sini. Minta maaf agak terlewat kerana pihak yang menguruskan ini kamera ni agak lewat sikit. Jadi kita start lewat sikit lah Ala kulli hal, kita bersyukur kerana kita dapat berjumpa. Dan hari ini saya akan sambung lagi tentang hadis yang berkaitan dengan masalah tuntut ilmu, di mana dalam hadis ini yang sedang kita bincangkan ialah daripada Anas bin Malik, yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Maksudnya menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang Islam, dan penuntut ilmu akan didoa keampunan oleh semua makhluk, termasuk ikan-ikan di lautan. Itulah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dan dalam hadis yang lalu juga kita telah mendengar kelebihan juga orang-orang yang menuntut ilmu daripada Anas juga. Katanya, man ahabba ay yanzura ila muttaqa illahi minan nar falyanzur ila almuta'allimin fa walladhi nafsuna Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidat lahul malaikah wa yaquluna haula'i uttaqallahu minan nar. Hadis ini menerangkan di mana Rasulullah mengatakan kalau kita nak lihat siapakah orang-orang yang mendapat kebebasan daripada api neraka, siapa yang nak menjadi golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, kata Nabi, falyanzur ilal muta'allimin, hendaklah kamu melihat orang-orang yang belajar. Mana orang-orang yang menuntut ilmu. Macam kita semua sekarang ni, kita sedang menuntut ilmu, dan kitalah orang-orang yang patut orang lain lihat, termasuk kita juga lihat, kerana kelebihannya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, iaitu tangan Allah, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa saja orang yang menuntut ilmu yang datang ke pintu ulama-ulama atau ustaz, nescaya Allah akan tulis baginya setiap satu huruf yang dia belajar, dan setiap satu langkah yang dia belajar, yang dilakukan, akan mendapat pahala 1 tahun ibadat, 1 tahun lamanya. Satu huruf yang kita belajar ni banyak huruf. Man ahabba je 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ayyanzura, alif, nun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 5 campur 6 dah 11 huruf. Kalau sampai bawah tak berapa ratus huruf tu. Kalau 1 huruf pahalanya setahun ibadah. Kalau 100 huruf, cubalah kita bayangkan berapa. Kita pun tak mampu nak beribadat selama 100 tahun, kerana umur kita pun hanyalah 60, 65, 70. Belum ada orang 100. Kalau sampai 100 pun, bila sampai umur 80, 90 dah tak mampu nak beribadat kerana masalah ketuaan, umur, kekuasaan dah tak berkeupayaan lagi lah nak buat ibadat atau nak jadi penuntut ilmu, dah tak upaya kan. Jadi ni peluang di mana kita masih muda, masih kuat, masih boleh bergerak, masih boleh datang ke masjid, masih boleh mendengar, masih boleh melihat. Inilah peluangnya. Jadi peluang yang ada jangan kita sia-siakan. Kadang-kadang peluang ni tak boleh kita dapat di masa-masa akan datang kerana masalah masa, masalah tempat dan masalah kesihatan.
Jadi kesihatan masih ada, kita buatlah dan katanya lagi, wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Malah Allah akan membina satu dan tiap malah Allah akan membina dan maka demi Allah je. Dan tiap langkah sama dengan ibadah 1 tahun, dan untuk tiap langkah juga Allah akan membina satu kota di syurga, satu kota di syurga. Dan setiap ia berjalan di atas muka bumi ini, bumi akan memintakan ampun untuk diri dia. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Pada pagi hari pun dia mintakan keampunan untuk kita, petang hari pun dimintakan keampunan kita. Wa syahidat lahul malaikah. Malaikat akan menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang penuntut. Jadi kelebihan-kelebihannya begitu banyak. Dan Nabi wa yaqulun, dan mereka berkata haulai, mereka berkata inilah yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Itulah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi sebagaimana saya katakan minggu lalu, cubalah menjadi seorang anak murid, jadi penuntut, jadi pelajar. Waktu kecil-kecil kita jadi anak murid kerana kita nak belajar kenal huruf, nak belajar membaca, mengeja dan sebagainya. Bila kita dah dewasa ni, kita dah boleh baca, dah kenal huruf, sepatutnya kita belajar pula bagaimana nak cari untung di dunia dan di akhirat. Jadi yang kita belajar dari kecil tu dihantar oleh bapa kita ke sekolah tu, tujuannya supaya kita jadi orang boleh membaca dan boleh memaham. Sekarang kita dah pandai baca dan pandai memahami sesuatu, kita kena carilah sesuatu yang boleh kita baca dan carilah sesuatu yang boleh kita faham. Jadi cantik sekali lah cadangan ataupun kata-kata atau sabda Rasulullah ini yang menunjukkan kelebihan kita kalau kita boleh jadi penuntut ilmu sepanjang masa. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbih Al-Ghafilin. Kemudian hadis kedua yang menyokong tentang ini, tentang ilmu untuk ilmu ni, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali ala dhahril ardi thalathatun, talabul ilmi wal jihadu wal kasbu, lianna talibal ilmi habibullahi wal ghaziya waliyullah wal kasibu siddiqullah. Maksudnya, amal yang paling utama di atas muka bumi ini ada 3 perkara. Pertama sekali ialah penuntut ilmu. Maknanya penuntut ilmu merupakan tempat yang pertama dari segala amal-amal yang baik. Kerana penuntut ilmu ni dia akan sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati daripada lengah atau leka mengingati Allah. Dan orang yang menuntut ilmu ni juga dia akan sentiasa buat sesuatu dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh, dengan betul, dengan sempurna. Kan macam orang yang sembahyang, kan antara satu orang mendirikan solat dengan satu orang dirikan solat, kita tengok berbeza-beza. Walaupun rukunnya yang dikerjakan sama, ada takbir, kemudian ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Tapi dalam melaksanakannya, kalau orang yang tahu ada ilmu, dia akan melaksanakannya dengan berhati-hati, dengan sempurna. Bacaannya pun dia akan betulkan bacaannya. Dan bila dia rukuk ke, dia akan jaga tumakninahnya. Bila dia sujud pun dia jaga sujudnya, ada tumakninahnya. Dia jaga semua ni kerana dia tahu rukun sembahyang ada 13 perkara yang mesti dilakukan olehnya ke semua 13 perkara tersebut. Bagi orang yang tak tahu, dia asal sembahyang aja. Selagi ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud, kemudian ada sujud lagi, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, macam orang lain buat, ada salam pertama, salam kedua, dia kata dah lah. Tapi dalam masa dia rukuk, mungkin dia tidak bertumakninah.
Lepas saja subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, terus sami Allah, belum lagi wa bihamdi, belum habis lagi dah bangun. Sami Allahu liman hamidah. Padahal patut berhenti dulu. Kena tumakninah. Setelah itu termasuk rukun kan. Sujud pun begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa yang penghabisan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di depan Allahu akbar. Tumakninahnya tak ada. Jadi kalau kita tengok sembahyang dia dengan sembahyang orang yang jaga tumakninah sama. Maknanya ada tunduk, ada sujud, ada duduk antara sujud, ada duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, ada i'tidal, ada berdiri. Sama aja. Tapi orang yang berilmu dia tahu ada rukun. Dia bukan tahu cara buat saja, tapi cara buat ada rukunnya. Ada yang wajib dibaca, ada yang sunat dibaca. Tapi bagi orang yang tak tahu, bagi dia semuanya wajib. Baca Fatihah wajib, surah wajib, subhana rabbiyal azim wa bihamdi wajib, sami Allah, semuanya wajib. Pasal tak belajar. Pasal dia belajar daripada ustazah ke ustaz masa kecil-kecil cara sembahyang. Cara sembahyang begini caranya. Lepas tu dia tak belajar cara ataupun syarat-syarat sah sembahyang. Sembahyang saja sah tak sah dia tak belajar. Dia cuma belajar cara mendirikan solat. Tapi dia tak belajar cara-cara untuk menjadikan solat itu sah dan diterima oleh Allah SWT. Jadi yang tahu cara-cara mendirikan solat dan dia tahu bahawa syarat sah itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu inilah yang tahu segala. Sebab itu Nabi kata sebaik-baik amalan ialah orang yang menuntut ilmu. Dia letakkan yang pertama. Yang kedua baru dia kata jihad. Jihad, berjuang, sama ada memperjuangkan hawa nafsu, juang kerana menegakkan Islam. Dan yang ketiga barulah bekerja. Al-kasbu, mencari pekerjaan, makna bekerja. Jadi ini semua tiga-tiga ni yang baik. Tapi jatuh nombor satu ialah ilmu. Sebab bila ada ilmu, kita berjuang pun jadi betul. Bila tak ada ilmu, kita berjuang, kita berjihad, ikut rasa, jatuh ikut orang cakap, kita ikut. Macam orang-orang yang melibatkan diri dalam berjuang, dalam jihad. Yang sekarang ni ada yang pergi Syria. Dia tak faham, pasal ilmu tak ada, dia bangsa ikut-ikut je. Orang kata berjihad fi sabilillah, dia ingat nanti kalau berjihad mati itu mati syahid. Jadi main ikut aja. Padahal apa yang berlaku di Syria itu lebih banyak melibatkan politik. Dan yang bertentangan antara satu sama lain pun antara Islam dengan Islam juga, bukan orang lain. Cuma politiknya, ideologi politiknya berlainan, itulah jadi pergaduhan. Jadi masing-masing nak rebut kekuasaan. Jadi kalau kita nak berjihad, nak sokong mana? Kita pun tak tahu siapa yang benar. Kita hanya tahu daripada surat khabar. Kalau dari surat khabar kita tahu begini, dan surat khabar datang daripada sumber, bukan daripada sumber media Islam. Banyak daripada sumber-sumber yang bukan Islam, daripada Reuters lah, CNN lah yang kita dapat ni. Dan mereka ni kita tahu ni bukanlah orang-orang yang bila nak menceritakan ataupun nak membawa berita tentang Islam, bukan orang-orang yang betul-betul ikhlas, jujur untuk menceritakan Islam. Jadi dia ada campur aduk sikit lah, ada rojak-rojaknya sikit lah, biar orang baca jadi keliru. Jadi kita main agak-agak je. Jadi kalau tak ada ilmu, itulah jadi jihadnya. Jadi kita dah dianggap sebagai orang yang melakukan keganasan, kan? Kerana kita tak faham jihad. Samalah juga dengan orang-orang yang ditangkap oleh kerajaan Malaysia, kerajaan Singapura dan oleh Indonesia kerana terlibat dalam JI, Jamaah Islamiah. Mereka ni juga terlibat dalam keganasan juga. Dengan orang kata tu bertopengkan jihad, di mana mereka tu nak berjihad untuk melawan orang-orang Israel, nak melawan orang-orang Amerika yang telah menindas Islam kononnya. Tapi kekuatan kita tak ada. Kekuatan tak ada, tak belajar. Dan itu urusan politik juga. Yang kita nak masuk campur macam mana, bukan hal kita. Nak bantu, simpati memang mesti simpati. Kita simpati, kita orang kata tu rasa kesian dengan mereka tu, memang tu semula jadi, kita mesti. Tapi cara simpati tu berbagai-bagai.
sama ada dengan memberikan bantuan berupa keuangan ataupun bantuan doa. Ini simpati juga kan, sebagaimana yang dilakukan oleh, yang diterangkan oleh pihak MUIS kan. Itu simpati juga. Jadi tengok nak berjuang tu ikut kemampuan dan ikut keadaan. Jadi nak dapatkan pahala berjuang, nak dapatkan mati syahid, mesti kita tahu keadaan itu. Itu ilmu lah. Kalau tak ada ilmu macam mana kita nak tahu? Wal kasbu, jadi yang ketiga ialah kerana dan usaha pekerjaan, maknanya bekerja dengan betul sungguh-sungguh untuk menyara kehidupan kita dan keluarga kita. Kerana katanya li'anna talibal ilmi habibullah. Kenapa ilmu tu diutamakan? Kenapa orang yang menuntut ilmu tu diutamakan? Kata Nabi, kerana orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah kekasih Allah. Jadi tuan-tuan yang berada di sini semua adalah kekasih-kekasih Allah. Berapa untungnya kita menjadi kekasih Allah. Kalau kita ada kekasih kat rumah, kita untung kerana kita dikasihi oleh orang rumah kita. Jadi kita aman, tenteram, senang. Dan kalau Allah SWT yang menjadikan kita, menjadikan pasangan kita, yang menjadikan semua orang yang ada di dunia ini, dia menjadi kekasih kita, maknanya apa saja kita minta, insya-Allah dia akan beri. Jadi itulah penuntut ilmu. Sebab kalau kita tengok dalam cerita-cerita yang biasa dibawa oleh pensyarah-pensyarah pun, besok kalau sampai hari akhirat orang-orang yang ahli ibadat mengatakan dia lah patut masuk syurga dulu. Orang-orang yang yang berjuang yang infak, bersedekah buat amal, dia kata dia patut masuk syurga dulu. Orang yang berilmu je kata dia rendah diri. Dia kata apa? Biarlah kasih orang yang yang infak ataupun orang yang derma ni untuk belajar, untuk masjid, untuk madrasah, bagilah dia masuk dulu. Kerana tanpa dia orang tak ada madrasah, orang tak boleh belajar. Kalau tanpa orang yang menderma ni, kalau tak ada masjid, orang susah nak beribadat. Jadi tapi orang yang menuntut ilmu ni rendah diri. Tapi orang yang menderma ni tak apalah, kerana dia menuntut ilmu, kasihlah masuk dia dulu. Jadi begitulah yang kita dengar perbualan atau jidal antara orang-orang yang beribadat, yang kuat ibadat, orang-orang yang kuat beribadat, dan orang-orang yang suka menderma dan suka menginfakkan pada jalan-jalan Allah, dan orang yang menuntut ilmu. Dan akhirnya orang menuntut ilmu jugalah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata, wa li'anna talibal ilmi habibullah, kerana penuntut ilmu itu ialah kekasih Allah, wal ghaziya waliyullah, sedangkan orang-orang yang pejuang jihad ni adalah waliullah, wal kasib, dan orang-orang yang berusaha bekerja siddiqullah, iaitu orang yang bersungguh-sungguh membenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, menuntut ilmu pun termasuk amal yang baik, jihad pun amal yang baik, bekerja pun termasuk amal yang baik. Tapi di antara tiga ni, penuntut ilmu lah yang terbaik. Yang kedua, jihad tu tentu baik juga kerana dia akan menjadi wali Allah. Sementara al-kasib, makna orang yang bekerja, berusaha bekerja, mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh membenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beberapa hadis yang menerangkan kepada kita tentang kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mendengar ni akan menjadikan kita orang yang rajin dalam menuntut ilmu. Minggu lepas banyak sikit, ini hari agak nak kerja kurang sikit kan. Tapi tak apalah, kalau tak belajar sini pun belajar tempat lain pun, selama mana kita sentiasa menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu, maka segala kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tetap kita akan dapat. Lebih-lebih lagi ikan-ikan di laut, semua yang ada, semua yang berada di sekeliling kita yang kita tak nampak ni, semua mendoakan kita, tak untung tu. Doa supaya kesalahan kita diampunkan oleh Allah. Sedangkan kita tahu yang kita ni kerap terdedah dengan memang kita selalu terdedah lah dengan kesilapan-kesilapan dan kesalahan, kerana sememangnya kita manusia biasa yang tak sunyi daripada silap dan salah. Dan kalaulah makhluk-makhluk yang berada di sekeliling kita yang kita tak nampak ni, sama ada jin-jin ke, malaikat ke, yang sentiasa mendoakan supaya kita diampunkan,
Berapa untung kita tu. Dan kalaulah Nabi mengatakan orang-orang yang menuntut ilmu ni adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka pun, berapa untung kita. Kerana setiap perkataan yang kita belajar, kita akan dapat 1 tahun pahala beribadat. Setiap satu langkah, bukan tiap perkataan, satu huruf, satu huruf, satu kalimah ataupun satu word, tiap-tiap satu word, satu perkataan yang kita baca, kita dapat juga setahun beribadah pahalanya. Setiap langkah yang kita gerakkan kaki kita dari rumah sampai ke tempat belajar kita pun dapat pahala 1 tahun lamanya. Malah katanya Tuhan akan bina satu kota untuk kita dalam syurga nanti. Maknanya satu tempat yang indah dijadikan tempat kediaman kita. Tak payah beli, tak payah nak bayar cengkeram, dah tak payah renovate pun. Dah cantik dah. Dah siap sedia, tinggal masuk je. Begitulah kelebihan orang yang untuk ilmu. Dan lagi katanya, dan di atas muka bumi ni kalau orang-orang yang untuk ilmu ni berjalan, dia juga selalu diampunkan, dimintakan ampun oleh bumi tadi. Pagi dan petang pun. Bukan satu hari, bukan pagi petang pun. Kalau tuan-tuan jalan kemari tadi, kerana tuan-tuan jadi penuntut di hari dan semalam dan selalu jadi penuntut, sepanjang jalan tu akan diampunkan oleh Allah. Jadi banyaklah faedah-faedah yang boleh kita dapat, yang menguntungkan kita bila kita kembali ke akhirat kelak. Sebab mau tak mau, ndak tak ndak, satu hari sampai juga ke sana. Bila Allah saja yang maha mengetahui. Sampai mesti sampai. Jangan sangka kita nak duduk lama-lama sini, tak ada. Tengoklah orang-orang yang lama-lama semua dah habis dah. Tengok surat khabar yang hari ada yang 60 lebih, ada yang 50 lebih dah meninggal dunia. Jadi maknanya mesti pergi. Lambat laun tu mesti pergi. Jadi sebelum pergi, yang sana tempat aman kekal abadi, dah tak boleh nak beramal lagi. Amalan-amalan kat dunia ni lah yang Nabi kita janji-janjikan, yang mudah-mudah ni, cubalah kita kutip sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi bila kita meninggal dunia, seronoklah sikit kita. Bila orang angkat mayat kita, kalau nampak pergi masjid pun kita tak halang. Tidak, nanti kalau kita daripada golongan orang yang tak disukai oleh Allah, kita pergi masjid, kita menjerit-jerit, kenapa nak bawa pergi masjid, aku malu, aku tak sembahyang, aku sembahyang aku rongak-rongak umpamanya. Cuma orang tak dengar. Kalau orang yang angkat dengar, tentu diletakkan. Kalau orang yang dalam tu, yang dalam diangkat tu goyang-goyang lagi dia letakkan, cuma cabut agaknya. Yang boleh dengar siapa? Haiwan. Haiwan boleh dengar lah. Itu kerintihan manusia yang salah. Tapi dah lambatlah. Jadi biarlah kita tak mau macam itu. Biar kalau kita diangkat, orang doakan kita yang baik, kita rasa tenang bila diangkat. Seronok kita diangkat. Kerana kita dalam keadaan orang yang soleh. Yang penting kita nak dapatkan ni semua yang berada di dunia ini supaya sentiasa mengampunkan kita, minta ampun untuk kita. Ini yang betul-betul kita harapkan ni. Seperti kita dah baca hadis ni, kita tahulah yang boleh kita dapat, yang kita boleh dapat ni daripada mana? Bila kita jadi penuntut, bila kita jadi pelajar, bila kita jadi anak murid, dan bila kita menuntut. Tak menuntut, tak jadi pelajar, tak jadi penuntut, tawaran ini tak akan kita perolehi. Yang jadi penuntut yang berterusan, saya katakan tadi, inilah yang dapat. Sebab tu ulama-ulama dulu semua masing-masing dia belajar daripada satu ulama, kerana nakkan kelebihan inilah dia. Bukan setakat nak dapatkan ilmu saja, tapi kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah inilah yang mereka harapkan. Cuba kita tengok beberapa mutiara kata. Yang pertama ni, seorang pujangga berkata, perpustakaan peribadi anda adalah kebun yang rindang dan taman yang penuh dengan bunga-bunga di sekitar rumah anda. Nikmatilah kebun dan taman itu bersama dengan para ulama, para bijaksana, para sastrawan dan para penyair. Kata-kata pujangga ni tinggi. Kalau baca sendiri pun memang susah nak faham. Lagi kalau baca sepintas selalu lagi susah nak faham. Jadi maksud dari sini perpustakaan peribadi. Tahu mana perpustakaan? Library. Library peribadi anda adalah kebun yang rindang dan taman yang penuh dengan bunga-bunga di sekitar rumah anda. Jadi maknanya kalau kita ada library kat rumah,
Ada perpustakaan. Perpustakaan tu biasanya tentulah diisi dengan buku-buku. Buku-buku di dalamnya diisi dengan ilmu pengetahuan. Jadi kata pujangga, itu ibarat satu pohon yang rindang yang boleh kamu berteduh di bawahnya. Sebab di dalamnya itu ada peraturan, ada undang-undang. Kalau kita ikut peraturan dan undang-undang tu kan kita hidup dalam keadaan aman, tenteram. Itu maksudnya. Jadi sebab tu dia kata, mana seperti kebun yang rindang dan taman yang penuh dengan bunga-bunga di lisan rumah anda. Oleh itu katanya, nikmatilah kebun dan taman itu bersama dengan para ulama. Jadi kalau dah memang kita dalam dada kita dah penuh dengan isi, dengan dada kita dah penuh, dah diisi dengan penuh dengan ilmu pengetahuan, maka dia kata, nikmatilah kebun dan taman itu bersama dengan para ulama, para bijaksana, para sastrawan dan para penyair, agar bila kita bercampur dengan orang-orang ini, kebun kita bertambah indah, perpustakaan kita pun bertambah cantik. Ini tinggi maksudnya, bukan senang. Pujangga yang kedua pula berkata, bawalah selalu catatan kecil di dalam poket saku anda untuk mengatur pekerjaan dan waktu. Ini mana planner lah. Sekarang tak payah pakai notebook yang kecil-kecil. Kita ada handphone, iPhone ke apa. Dalam iPhone semua ada note. Catat je lah. Kalau macam kita yang dah lama hidup ni, kita kena belajar. Pasal tak semua kadang-kadang kita tahu. Sebab yang tahu perkara-perkara ini anak-anak muda. Jadi kita kena ambil tahu, kena belajar sikit-sikit lah. Sebab tu dia katakan, cuba bawa catatan agar kita dapat mengatur pekerjaan dan waktu, mengingatkan anda akan janji-janji yang anda buat, dan untuk mencatatkan hal-hal penting menurut anda. Ini biasalah. Memang kita patutnya ada satu catatan, buku catatan. Sepatutnya kita ada buku catatan, supaya kita dapat mengatur program harian hidup kita dengan baik. Yang ketiga pula, pujangga berkata, sekali waktu lakukanlah perjalanan. Sekali waktu lakukanlah perjalanan untuk menyegarkan semula suasana hidup, untuk melihat perihal dunia luar di dunianya, untuk melihat hal-hal baru, negeri-negeri lain. Perjalanan adalah satu kenikmatan ini. Yang ketiga ni, menggalakkan kita supaya berwisata. Ini pun salah satu cara nak menambahkan ilmu. Bila kita pergi ke luar negeri, ke negeri orang, dia bukan saja disuruh kita menikmati keindahan negeri tersebut, tapi kita kena ambil tahu bagaimana cara dan adab hidup orang-orang di sana. Mana yang baik, jadikanlah dia tauladan. Mana yang tak baik ataupun yang kurang baik, jadikanlah dia sempadan. Ini pun ilmu juga. Sebab ada ilmu, tak ada pengalaman pun tak boleh juga. Sebab pengalaman ni tak boleh dijual beli. Hanya kita yang mencari, kitalah yang dapat. Tapi kalau kita menjauhkan diri daripada pengalaman, daripada mencari pengalaman, kita juga yang rugi. Jadi pujangga dia mengatakan, sekali-sekali dia kata, pergilah berjalan, pergi ke luar negeri, tengok keadaan luar negeri, pelajari cara hidup mereka, ambillah mutiara-mutiara yang baik untuk jadikan kehidupan dalam kehidupan kita. Mana yang tak baik itu kita tinggalkan. Pujangga yang lain juga berkata, faedah membaca itu banyak sekali. Antaranya melancarkan lidah, mengembangkan akal, menjernihkan fikiran, menghilangkan keresahan, mengambil pelajaran daripada berbagai pengalaman, memetik nilai-nilai keutamaan. Memanglah kita dapat nafikan, baca ni banyak menambahkan ilmu. Mau rajin je. Komputer kita kat rumah tu yang ada internet tu sebenarnya banyak ilmu. Kalau kita cari, buka bahan-bahan untuk mendapatkan ilmu banyak.
Kalau kita malas nak membaca, kita buka YouTube daripada ceramah-ceramah orang-orang yang berkenaan, syarahan-syarahan agama, forum dan sebagainya. Itu pun menambahkan ilmu. Mungkin baca agak boring,